Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini untuk kita bertemu untuk sekian kalinya dalam kita mengikuti kuliah Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan teruskan dengan bab yang ke-28 berkenaan tentang salat gerhana. Untuk mereka yang memiliki kitab terjemahan Umdatul Ahkam yang warna kuning ni, ya, bolehlah membukanya di halaman 105 berkenaan tentang salat gerhana atau apa yang diistilahkan dalam bahasa Arabnya kusuf dan khusuf. Kusuf kaf dengan huruf kaf, khusuf dengan huruf kha, khusuf, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana kebiasaan, kita bacakan dulu hadis-hadisnya, ya. Jadi kita lihat hadis yang ke-153. An Aisyah radhiyallahu anha anna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 sajadat. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa pada zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari. Baginda lantas mengutus seorang untuk mengumandangkan seruan as-salatu atau as-salata, ya. Boleh betulkan ejaan tu, ya, as-salata seperti mana dalam bahasa Arabnya barisnya. As-salata jami'ah pun dalam kurungan tu, ya, betulkan sedikit. Dalam kurungan kita kata salat jemaah, ya. Mari kita lakukan tu semua, boleh kita buang, ya. As-salata jami'ah yakni salat jemaah, ya. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Baginda melakukan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat, ya. Hadis sahih daripada riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke-158. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatih fa idza ra'aytum minha syai'a fasallu wad'u Allah hatta yankashifa ma bikum. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menggunakan keduanya untuk membuatkan hamba-hambanya menjadi takut. Gerhana matahari dan bulan tidaklah terjadi kerana kematian, sedikit pembetulan, dan tu tukar kepada mahu pun,
kerana kematian mahupun kehidupan seseorang. Jika kalian menyaksikan sebahagian di antara gerhana tersebut, maka kerjakanlah salat dan berdoalah hingga, di sini pembetulan sedikit, rasa takut tu buang, ya, gantikan dengan perkataan gerhana. Jadi kita baca, maka kerjakanlah salat dan berdoa hingga gerhana itu hilang dari kalian, ya. Hadis 155. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bin nas fa atala al-qiyama thumma raka' fa atala ar-ruku'a thumma qam fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyam al-awwal thumma raka' fa atala ar-ruku'a wa huwa duna ar-ruku' al-awwal thumma sajad فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bangkit dan mengimami orang ramai. Baginda memanjangkan tempoh berdirinya. Baginda lalu rukuk dan memanjangkan tempoh rukuknya. Baginda lalu berdiri lagi dan memanjangkan tempoh berdirinya, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Baginda lantas rukuk dan memanjangkan tempoh rukuk, akan tetapi lebih singkat daripada rukuk yang pertama. Nabi lalu sujud dan memanjangkan tempoh sujudnya. Pada rakaat yang kedua, betulkan di situ terjemahan. Pada rakaat yang kedua, baginda berbuat seperti apa yang baginda perbuat pada rakaat yang pertama. Baginda lalu selesai, ya, ataupun kita kata baginda selesai, ya, yakni solatnya, dan matahari telah nampak. Nabi lalu berkhutbah kepada orang ramai. Baginda memuji dan menyanjung Allah dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah berlaku gerhana, ataupun keduanya tidaklah mengalami, okeylah, kita kata keduanya tidaklah mengalami gerhana kerana kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Nabi selanjutnya bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Di sini kita pembetulan, kerana ada tu buang, ya. Jadi kita kata tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah jika seorang hamba-Nya, baik lelaki mahupun perempuan, itu berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa
dan banyak menangis. Dalam lafaz yang lain dikatakan Nabi menyempurnakan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Hadis yang keempat yang terakhir dalam bab ini, yang ke-156, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala khasafat asy-syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'a yakhsha an takuna as-sa'ah hatta ata al-masjid faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujud ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantas berdiri takut kerana khawatir, sekiranya tu buang, kerana khawatir akan terjadi kiamat. Sehingga baginda pun mendatangi masjid. Baginda mengerjakan salat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang paling lama, bukan lebih lama, paling lama. Aku belum pernah melihat Nabi melakukan salat sedemikian rupa. Nabi lantas bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi kerana kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi Allah menunjukkannya untuk menakutkan hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebahagian di antara gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, boleh padam, ya, ganti dengan maka bersegeralah mengingati Allah, berdoa dan memohon keampunannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah 4 hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Hafidh Al-Maqdisi dalam kitabnya tentang salat gerhana. Di sini kita, sebelum kita berbicara lanjut dengan tentang hadis-hadis yang kita telah bacakan, pertamanya sekadar penjelasan lanjut berkenaan tentang erti gerhana atau apa yang diistilahkan dalam bahasa Arab kusuf dan khusuf. Sebahagian para ulama berpendapat bahawa perkataan kusuf dengan khusuf membawa erti yang sama, yakni gerhana bulan atau matahari. Sebahagian yang lain berpendapat bahawa ada beza antara kedua kusuf dan khusuf. Maka mereka kata kusuf itu bererti gerhana matahari, manakala khusuf, ya, adalah gerhana bulan, ya. Walau apapun boleh kita simpulkan bahawa kedua perkataan kusuf dan khusuf, ya, dia bergantung kepada sesuatu jumlah ataupun ayat. Sekiranya disebut kusuf atau khusuf secara bersendirian, ya, yakni tidak disebut salah satunya sahaja, ya, maka dia membawa erti keduanya, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Adapun kalau sekiranya disebut keduanya dalam sesuatu ayat ataupun jumlah, maka disebut kusuf dan khusuf, maka di situ membawa erti
adanya perbezaan antara kedua. Maknanya kusuf merujuk kepada gerhana matahari, manakala khusuf merujuk kepada gerhana bulan. Ya. Boleh kita faham perkataan kusuf dan khusuf ni adalah seperti mana dalam perkataan orang Islam dan orang yang beriman. Ya. Ada kalanya kedua perkataan Islam dan iman itu membawa maksud yang sama, dan ada kalanya ada perbezaan antara erti orang Islam dan orang yang beriman, bergantung kepada kedudukannya dalam sesebuah ayat. Ya. Berkenaan tentang gerhana matahari atau apa yang kita telah sebutkan tadi sebagai kusuf, ya, kaf sin waw fa, kusuf, ya. Gerhana matahari, ya, kalau kita lihat daripada segi ilmu sainsnya, dia berlaku tatkala bulan itu, ya, kedudukan bulan itu di antara bumi dan matahari. Kita ada bumi dan matahari, manakala bulan itu berada di antara keduanya, ya. Maka apa yang berlaku apabila bulan itu berada di antara kedudukan matahari dan bumi, ya, bulan itu akan menghalang cahaya matahari, ya, daripada sampai ke bumi, ya. Sama ada menghalang keseluruhan cahaya matahari itu, atau menghalang sebahagian daripada cahaya matahari itu daripada sampai ke bumi. Walau apa pun, boleh kita buat kesimpulan bahawa bulan itu sama sekali tidak akan dapat menghalang keseluruhan cahaya matahari itu, ya, sehingga berlaku kegelapan, sehingga berlaku gelap gelita di bumi. Itu sama sekali tidak akan berlaku. Kenapa? Kerana realiti bahawa bulan itu, ya, saiznya lebih kecil daripada matahari. Maka dengan itu tidak mungkinlah, ya, bulan yang saiznya lebih kecil dapat menghalang, ya, dapat melindungi matahari yang lebih besar daripadanya, ya. Baik, kalau kita lihat, ya, sekiranya kita sudah tahu, ya, tentang fenomena berlakunya kusuf atau gerhana matahari itu, iaitu apabila, ya, bulan itu berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, ya, dapat kita buat kesimpulan juga bahawa gerhana matahari tidak mungkin berlaku pada tanggal 7, 8, 9 dan 10 bulan Hijrah, ya. Dalam kalender bulan Hijrah, ya, kita boleh buat kesimpulan bahawa gerhana matahari tidak mungkin berlaku pada keempat-empat hari tadi, ya, 7, 8, 9 dan 10 bulan Hijrah, ya. Kenapa? Kerana pada keempat-empat hari ini, ya, kedudukan bulan berada, ya, paling jauh, ya, daripada matahari, ya. Maka tidak mungkin dia akan berada di antara kedudukan tengah-tengah antara bumi dan matahari, ya. Sebaliknya, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ya, gerhana matahari hanya mungkin berlaku di hujung bulan Hijrah, iaitu pada tanggal 28, 29 atau 30 Hijrah. Kenapa? Kerana pada tanggal ini bulan, kedudukan bulan berada paling hampir dengan matahari. Maka kemungkinan untuk berlaku gerhana matahari ada, ya. Baik, itu tentang gerhana matahari atau kusuf. Ada pula berkenaan tentang khusuf, iaitu gerhana bulan, ya. Ia berlaku apabila bumi, ya, berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Tadi bulan berada di tengah-tengah,
Tapi gerhana bulan adalah apabila bumi itu berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari, di mana bulan itu menghalang daripada cahaya matahari terpantul pada bulan. Seperti mana yang kita sedia maklum, bulan itu tidak mempunyai cahaya, tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Sebaliknya dia memperolehi cahayanya daripada matahari, seperti mana cermin, cermin dia memantulkan cahaya. Maka begitulah keadaan bulan, Maka gerhana bulan berlaku apabila bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan, sama ada sebahagian ataupun keseluruhannya, Maka apabila kita sudah faham tentang bagaimana gerhana bulan itu berlaku serta kedudukan matahari, bumi dan bulan, boleh kita simpulkan bahawa gerhana bulan tidak mungkin berlaku pada tanggal 8, 9, 10, 11 atau 17, 20, 25 dan 27. Sebaliknya gerhana bulan hanya mungkin berlaku ketika bulan purnama, pada malam-malam bulan purnama, apabila bulan mengambang, atau apa yang diistilahkan sebagai al-ayyamul bidh, pada hari-hari putih ataupun pada malam-malam putih. Apa artinya malam-malam putih atau ayyamul bidh? Yang daripada sudut lain kita disunatkan untuk berpuasa pada siangnya. Ayyamul bidh ataupun pada malam-malam putih adalah tanggal 13, 14 Hijrah. 13, 14, 15 bulan Hijrah, Yang mana pada ketiga-tiga malam ini, bulan bulan menjadi purnama, cahayanya dia memantulkan cahaya secara keseluruhan bulan itu, Maka hanya pada ketiga-tiga malam ini sahaja ada kemungkinan berlakunya gerhana bulan, kerana pada ketiga-tiga malam inilah bulan berada pada satu kedudukan, manakala matahari berada pada kedudukan yang bertentangan dengannya, di mana bulan berada pada sebelah timur, manakala matahari berada pada sebelah barat, adapun bumi berada di tengah-tengah, Maka pada ketika inilah boleh berlakunya gerhana bulan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sudah faham tentang keadaan sebab berlakunya kusuf dan khusuf, gerhana matahari dan bulan, itu daripada sudut sainsnya, tentang bagaimana ia berlaku. Adapun daripada sudut yang tersirat atau apa yang kita ertikan sebagai hikmah di sebalik kejadian gerhana matahari dan bulan, apakah hikmahnya? Mengapa Allah menjadikan adanya gerhana ini, Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, antara seperti yang dalam hadis-hadis bab di depan kita, tujuannya adalah untuk Allah menakut-nakutkan hamba-Nya. Seperti mana dalam hadis yang ke-154 yang kita telah bacakan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menakutkan hamba-Nya dengan keduanya, dengan kedua gerhana matahari dan bulan, Maka itu boleh kita kata tujuan di sebalik berlakunya gerhana matahari dan bulan itu, untuk Allah menakut-nakutkan hamba-Nya, supaya manusia itu terjaga daripada kelalaiannya, supaya dia sedar akan sebab keberadaannya di dunia ini, untuk mereka bergegas
melakukan ketaatan atau untuk mereka memperoleh amaran daripada melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Di samping itu, ia adalah sebagai satu peringatan buat manusia bahawa pergerakan-pergerakan di alam semesta ini, pergerakan matahari dan bulan, ya, pergerakan bintang-bintang, planet-planet, dia digerakkan oleh Tuhan yang Maha Berkuasa, ya, yang memiliki kekuasaan yang sangat hebat. Maka Allah mampu menggerakkan, ya, planet-planet ataupun matahari dan bulan itu mengikut kehendaknya. Yang mana dalam peristiwa, dalam berlakunya gerhana, pergerakan matahari dan bulan itu dia bergerak menyalahi kebiasaannya, ya, kerana gerhana itu bukan selalu berlaku. Dia hanya berlaku dalam waktu-waktu yang tertentu sahaja, ya. Jadi Allah nak memberi peringatan kepada kita bahawa semua yang menggerakkan ni, kadang-kadang kita dah biasa dengan kejadian siang dan malam, ya, pergerakan matahari dan bulan tu, seolah-olah sehingga kadang-kadang kita lupa dan kita menyangka bahawa ini semua dia berlaku secara automatik. Tak ada apa yang menggerakkannya, tak ada yang berkuasa di sebaliknya. Dia berlaku dengan apa yang diistilahkan sebagai semula jadi. Tapi dengan gerhana, peristiwa gerhana ni, Allah nak mengingatkan bahawa dia bukan jadi dengan sendirinya. Ada kuasa di sebaliknya, ya, iaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia menjadi peringatan buat kita bahawa Allah mampu menurunkan azab seksanya ke atas mereka yang tidak patuh pada syariatnya bila-bila masa saja. Sebagaimana Allah telah menghancurkan umat-umat yang terdahulu, ya, dengan bunyi pekikan yang kuat, dengan angin puting beliung yang kencang, ya, dengan lautan yang bergelora, dengan bumi yang bergoncang, ya, seperti gempa bumi, ya, dan juga dengan berlakunya gerhana. Maka Allah mampu sahaja untuk menarik cahaya matahari itu sehingga mengakibatkan manusia hidup di bumi dalam keadaan gelap gelita. Dalam suasana gelap gelita itu mereka tidak mampu melihat. Kerana jangan lupa, segala sumber cahaya yang ada di bumi adalah dia kembali kepada tenaga atau dia kembali kepada cahaya matahari, ya. Segala kehidupan di bumi kalau kita lihat, ya, dia kembali kepada dia ada hubung kait yang rapat dengan sumber cahaya matahari. Maka kalau tidak ada cahaya matahari, apa akan berlaku? Segala kehidupan akan mati. Ya, kerana tanpa cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan tidak akan dapat hidup. Seperti mana tanpa cahaya matahari tidak akan berlaku hujan. Ya, jangan lupa. Jangan lupa semua sungai-sungai yang mengalir, antara sebab yang paling kuatnya adalah kerana dia datang daripada hujan, ya. Maka tanpa matahari, kesemua ini akan terhenti, yang mana akhirnya kehidupan-kehidupan semua akan mati, ya. Maka Allah nak memberi peringatan buat kita dengan gerhana supaya mereka yang leka terus sedar, ya, supaya mereka terus bergegas ke arah ketaatan dan menghindari daripada kemaksiatan. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menyebut tentang gerhana pada zaman sekarang, dapat kita lihat bagaimana manusia mereka lebih prihatin atau lebih mementingkan aspek sains itu, tentang kenapa gerhana itu berlaku. Mereka bincangkanlah daripada sudut sains dengan panjang lebar. Oh, apabila matahari berada pada kedudukan darjah begini, manakala bulan berada pada kedudukan darjah sekian-sekian, bulan ataupun bumi
pada kedudukan darjah sekian-sekian, maka dengan itu berlakulah ya pada tarikh sekian, pada hari sekian, pada jam, minit sekian akan berlaku di sini, di sana, tempat-tempat semua diperincikan. Maka mereka berhenti di situ. Ya, apabila membincangkan tentang kejadian gerhana itu. Mereka seakan-akan lupa ataupun mengabaikan sama sekali tentang sebab yang tersirat di sebalik kejadian gerhana itu. Bahawa seperti mana yang kita sebutkan tadi, apa sebab berlaku gerhana itu? Kerana Allah ingin menakutkan hamba-Nya, ya, supaya mengingatkan mereka bahawa azab siksa Allah, ya, bila-bila masa sahaja boleh turun, supaya mereka mengingati nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, supaya mereka bersyukur, ya. Maka ini kita lihat diabaikan, ya, manusia lalai tentang sebab tersirat di sebalik kejadian gerhana matahari dan bulan itu, ya. Maka ini kita perlu muhasabah diri kita, ya, kita perlu mengingati hal ini, ya, dalam kejadian gerhana matahari dan bulan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis yang pertama tadi, hadis yang ke-153, hadis Aisyah, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersayang, di mana dia menjelaskan bagaimana pada zaman Rasulullah ia telah berlaku gerhana matahari atau kusuf, ya. Maka Nabi memerintahkan supaya diseru, ya, ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nabi perintahkan supaya ada orang yang menyeru ucapan ini di jalan-jalan, di pasar-pasar, ya, memanggil orang. As-salatu jami'ah maknanya solat berjemaah. Apa artinya solat jemaah? Maknanya itu suruhan supaya orang-orang pergi ke masjid untuk mendirikan solat berjemaah. Cuma kita lihat ungkapan as-salatu jami'ah ini adalah khas buat solat gerhana, ya, seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan bahawa apabila para sahabat sudah berkumpul di masjid, baginda beranjak ke depan, ya, bertakbiratul ihram, dan baginda mendirikan 4 rakaat, ya, 4 kali rukuk dalam 2 rakaat, 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Nanti kita akan perincikan tentang cara mendirikan solat gerhana. Baik, apa yang dapat kita fahami daripada hadis 153 ini adalah yang pertamanya tentang berlakunya gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Para ulama menyimpulkan bahawa peristiwa gerhana hanya berlaku sekali sahaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa keempat-empat hadis yang kita telah bacakan tadi dalam bab gerhana ni, kita lihat dia daripada perawi-perawi yang berbeza. Tetapi ia semua merujuk kepada peristiwa yang sama, ya. Kerana gerhana pada zaman Nabi, ya, para ulama kata hanya berlaku sekali, ya. Keduanya, daripada hadis ni dapat kita buat kesimpulan akan dianjurkan, ya. Dianjurkan maknanya sunat untuk kita mendirikan solat ketika berlakunya gerhana, ya. Bahkan Imam An-Nawawi menukilkan bahawa para ulama telah ijma'. Ijma' maknanya sepakat, tanpa ada seorang pun yang menyelisih, ya. Telah ijma' bahawa solat gerhana ni sunat, ya. Seterusnya daripada hadis ini dapat kita buat kesimpulan tentang dianjurkan untuk solat gerhana itu secara berjemaah, ya, untuk menampakkan, ya, rasa rendah diri kita, ya, rasa takut kita dengan Allah, dan untuk kita bergegas bertaubat dan istighfar, ya. Kerana itu adalah di antara matlamat di sebalik solat gerhana itu. Juga dapat kita buat kesimpulan bahawa dalam solat gerhana tidak ada azan ataupun ikamat, seperti mana yang disyariatkan buat solat fardu 5 waktu.
Sebaliknya untuk solat gerhana hanya disyariatkan untuk kita, untuk Bilal muazzin mengucapkan as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Ya. Dia boleh ulang beberapa kali ikut bilangan yang dirasakan perlu, supaya yang penting orang dengar dan orang faham, ya, panggilan itu, ya. Baik, kita lihat hadis yang ke-154 yang kedua dalam bab ni, ya, daripada riwayat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, ya. Dalam hadis ni dia menjelaskan tentang sabda Nabi Rasulullah, ya, dia meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan, ya, adalah dua tanda daripada tanda kekuasaan Allah, ya, yang Allah gunakan, ya, untuk menakutkan hamba-Nya, dan bahawasanya keduanya tidak berlaku, gerhana matahari dan bulan itu tidak berlaku kerana kematian seseorang mahupun kehidupannya, maknanya kelahirannya. Maka lalu Nabi kata, sekiranya kamu melihat sebahagian daripadanya, ya, maknanya sekiranya kamu melihat kejadian gerhana itu, maka kerjakanlah solat dan berdoa sehinggalah, ya, matahari atau bulan kembali seperti sedia kala. Maknanya sehinggalah berlalunya gerhana itu, ya. Kita lihat dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, iaitu dalam riwayat Abu Daud, ya, juga sahih, ya, disebutkan tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenyataannya tadi. Kenyataan yang kita telah bacakan dalam hadis 154 ni, ya, bahawa sesungguhnya matahari dan bulan adalah di antara dua tanda kekuasaan Allah yang Allah gunakan untuk menakutkan hamba-Nya, dan bahawasanya dia tidak berlaku kerana kematian seorang atau kelahirannya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan mengapa baginda mengatakan sedemikian. Kerana dikatakan, ya, dalam riwayat Abu Daud mengatakan bahawa pada hari berlaku gerhana itu, ya, anak Rasulullah yang masih lagi kecil, iaitu Ibrahim bin Muhammad, ya, telah meninggal, ya. Dia meninggal pada hari itu, ya. Maka setelah dia meninggal berlaku pula gerhana, ya. Itu peristiwa Nabi mengucapkan ucapan tadi, bahawa gerhana itu tidak berlaku kerana kematian seorang ataupun kelahirannya, ya. Baik, daripada hadis yang ke-154 dapat kita ambil beberapa kesimpulan, ya. Yang pertamanya tentang dianjurkan untuk kita kerjakan solat gerhana itu, dan juga berdoa, memperbanyakkan doa seperti mana perintah Nabi. Sekiranya kamu melihatnya, maka kerjakanlah solat dan berdoa, Nabi kata, sehinggalah gerhana itu berlalu atau selesai, ya. Juga dapat kita fahami daripada hadis ini bahawa hendaklah solat itu dikerjakan atau dipanjangkan sehinggalah gerhana matahari atau bulan itu selesai, ya. Tapi sekiranya jemaah yang mengerjakan solat gerhana itu, ya, mereka selesai lebih awal, maknanya mereka menyangka bahawa gerhana dah selesai, maka setelah mereka salam ternyata gerhana itu masih lagi berterusan, ya. Maka dalam keadaan ini apa yang perlu jemaah itu lakukan, ya, para ulama mengatakan dalam keadaan ini hendaklah mereka, ya, memperbanyakkan istighfar dan berdoa, ya, sehinggalah gerhana itu selesai. Bukan mengulang balik solat gerhana itu, kerana solat gerhana itu sekali saja, ya. Asalnya sunnahnya untuk dipanjangkan sehingga selesai, ya. Tetapi mungkin dalam keadaan tertentu mungkin jemaah tidak dapat melihat gerhana itu kerana berada dalam masjid atau apa juga sebab yang lain,
Maka kalau mereka selesai lebih awal, apa perlu lakukan? Para ulama kata hendaklah mereka teruskan dengan berdoa dan istighfar secara bersendirian masing-masing. Ya. Baik. Zahir daripada hadis 154, ya, tentang perintah Nabi, sekiranya kamu melihat gerhana itu, maka kerjakanlah solat dan berdoa. Zahir lafaz baginda adalah kita dianjurkan untuk solat gerhana walaupun pada waktu larangan. Ya, walaupun pada waktu larangan. Kita sedia maklum adanya waktu-waktu yang kita dilarang untuk solat sunat, iaitu pada ketika terbit matahari dan terbenam. Ya. Tapi untuk solat gerhana dibolehkan untuk kita mengerjakannya walaupun pada waktu larangan. Kerana insya-Allah seperti mana dalam kuliah-kuliah yang sebelum ni kita dah jelaskan bahawa hakikat larangan solat pada waktu-waktu larangan adalah khas buat solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang bersebab, ya, seperti solat gerhana, ia dikecualikan daripada larangan itu. Seperti mana juga solat sunat tahiyat masjid dan juga solat sunat wudu dibolehkan walaupun pada waktu larangan, kerana dia adalah solat sunat bersebab. Ya. Juga daripada hadis 154 ni dapat kita memahami, dapat kita faham hikmah di sebalik mengapa Allah takdirkan gerhana matahari dan bulan itu, kejadian matahari, gerhana matahari dan bulan itu, iaitu untuk menakutkan manusia, untuk memberikan mereka peringatan tentang azab siksanya, untuk menyedarkan jiwa yang sedang lena, ya, dan untuk memperlihatkan kepada manusia sebahagian daripada kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat. Ya. Gerhana itu adalah sebahagian kecil sahaja daripada kejadian-kejadian yang akan berlaku, ya, di hari kiamat. Maka Allah nak memperlihatkan kepada manusia supaya mereka memberi peringatan dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mereka bergegas solat, memperbanyakkan istighfar dan berdoa, ya, sebagai peringatan buat manusia. Ya. Dan kita kena faham, ya, bahawa dalam kejadian-kejadian alam ini, ya, seperti mana kejadian gerhana, ya, sebab yang kita kata sebab-sebab fizikalnya atau sebab-sebab sainsnya tidak menafikan sebab-sebab yang tersirat, sebab-sebab maknawinya. Sebab-sebab zahir gerhana itu seperti yang kita dah sebut tadi, pergerakan matahari, bulan dan bumi itu sebab-sebab zahir berlakunya gerhana. Ia tidak menafikan sebab-sebab maknawi, ya, di sebalik kejadian gerhana itu, iaitu untuk Allah menakut-nakutkan hamba-Nya dan memberi peringatan kepada mereka. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-155, ya, daripada riwayat Aisyah. Ya. Dia menjelaskan tentang berlakunya gerhana matahari pada zaman Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah bangkit mengerjakan solat gerhana. Maka di sini dalam hadis yang ke-155 ini dijelaskan tentang tata cara mengerjakan solat gerhana, ya. Jadi bagaimana untuk kita mengerjakan solat gerhana, ya. Jadi Aisyah menjelaskan tentang tata cara sifat solat Nabi, ya, sifat solat Nabi untuk solat gerhana, di mana dia mengatakan bahawa Nabi bangkit solat dan Nabi memanjangkan bacaannya, ya, pada rakaat yang pertama tu. Bahkan dalam sebahagian riwayat mengatakan bahawa Nabi memanjangkan rakaat yang pertama tu seperti membaca surah Al-Baqarah. Itu tempoh yang lama tu, ya. Surah Al-Baqarah ni 3 juzuk lebih, ya. 3 atau 2 juzuk lebih, ya. Maka itu dikata tempoh berdiri, ya, Rasulullah dalam solat gerhana. Maka itu berdiri yang pertama. Setelah itu Nabi rukuk,
rukuk seperti biasa. Lalu Nabi bangkit dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana ya walakal hamd. Selanjutnya, di sini ada bezanya. Nabi membaca semula, ya, mengulang balik bacaan, ya, membaca semula, ya. Cuma dalam berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama, kita kena faham tu, ya. Solat gerhana ada 2 rakaat, setiap rakaat, ya, ada 2 rukuk, ya. Jadi keseluruhannya solat gerhana ni dia ada 4 kali rukuk, dia 4 kali rukuk dan 4 kali sujud, ya, dengan 1 salam, ya. Baik, pada berdiri yang kedua Nabi membaca bacaan yang tidak seperti bacaan yang pertama, yakni pendek sedikit, ya. Seterusnya Nabi rukuk untuk kali yang kedua, ya, dan rukuk ni pun tidak panjangnya, tidak seperti rukuk yang pertama, ya. Seterusnya Nabi berdiri balik i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Setelah rukuk yang kedua ni baru Nabi turun sujud seperti biasa, ya. Itu rakaat yang pertama, ya. Ini ada dua kali rukuk pada rakaat yang pertama. Dan diulang balik pada rakaat yang kedua, ya. Cuma pada dalam rakaat yang kedua bacaannya makin pendek, ya, berbanding dengan rukuk, berbanding dengan bacaan yang sebelumnya, ya. Jadi itu dia. Akhirnya dikerjakan 2 kali rukuk atau 2 rakaat, ya. Dengan setiap rakaat adanya 2 kali rukuk, ya. Maka jumlah keseluruhannya dalam solat gerhana ada 4 kali rukuk, ya, dan 4 kali sujud. Ini dalam setiap rakaat ada 2 kali sujud seperti biasa. Cuma yang bezanya dalam setiap rakaat tu ada 2 kali rukuk. Itu bezanya, ya. Daripada sujudnya seperti solat 2 rakaat yang biasa, ya. Baik, sesudah Nabi salam, ya, salam seperti biasa, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, seperti biasa. Sesudah selesai solat, ya, Aisyah mengatakan dalam peristiwa pada zaman Nabi itu, sesudah solat ternyata gerhana itu sudah selesai, telah berlalu, ya. Maka ini kita kata sunnahnya dipanjangkan solat sehingga gerhana selesai. Setelah selesai solat dan ternyata gerhana sudah berlalu, Nabi bangkit, ya, menyampaikan khutbahnya, ya, dengan mengucapkan, dengan memuji-muji Allah, bertahmid, ya, dan memandangkan bahawa pada hari berlakunya peristiwa gerhana pada zaman Nabi SAW, seperti yang kita sebutkan tadi dalam riwayat, ada menyatakan bahawa, ya, dia anaknya Ibrahim meninggal, ya. Maka Nabi mengambil kesempatan dengan pada dalam khutbah solat gerhana itu dengan mengingatkan para sahabat bahawa peristiwa gerhana ini tidak berlaku kerana kematian seseorang. Nabi maksudkan Ibrahim, bahkan bukan itu saja, bahkan Nabi mengumumkannya. Bukan kerana gerhana ini berlaku bukan kerana kematian Ibrahim, bahkan bukan kematian sesiapa. Itu maksud Nabi. Bahkan Nabi tak berhenti kat situ. Nabi mengumumkan lagi. Bukan kerana kematian sesiapa, bahkan bukan kerana kelahiran sesiapa. Maknanya Nabi nak menutup segala pintu-pintu syubhat. Ini kerana pada zaman jahiliah dahulu, orang-orang Arab Quraisy ada kepercayaan karut bahawa gerhana ni berlaku kerana kematian seseorang, ya. Jadi Nabi nak menghapuskan fahaman khurafat ni, ya, fahaman yang sesat ni. Maka Nabi menjelaskan bahawa gerhana itu, ya, tidak berlaku kerana kematian seseorang ataupun kelahirannya. Bagi Nabi nak tutup semua pintu-pintu khurafat ni, ya. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam masalah tata cara solat khusuf ni,
tidak dinafikan bahawa ada riwayat-riwayat yang sedikit berbeza tentang tata cara solat gerhana. Maka ada yang mengatakan dia 2 rakaat saja, ya, dengan 2 rakaat seperti biasa. Ada yang kata 4 rakaat seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang kata sehingga 6 kali rakaat, 6 kali rukuk, ya, 6 kali rukuk. Ada sehingga 8 dan 10 kali rukuk, ya. Walau apapun, kalau kita lihat kembali kepada, ya, penjelasan para ulama, ya, mereka berpendapat bahawa hadis Aisyah di hadapan kita, hadis yang ke-155 ni, ya, dia adalah yang rajih, dia adalah yang kuat. Kerana seperti yang kita sebutkan tadi, solat gerhana pada zaman Nabi berlaku hanya sekali saja. Jadi masakan boleh mungkin ada banyak tata cara ni. Masakan mungkin ada 6, 8 atau ada sehingga 10 rakaat yang Nabi buat, ya. Tak mungkin, ya, kerana Nabi hanya mengerjakannya sekali, ya. Maka yang rajihnya hanya 4 kali rukuk, 2 rakaat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud, ya. Dalam setiap rukuk 2 kali sujud seperti biasa. Ada pun riwayat lain, ya, 2 kali rukuk saja seperti biasa, atau 6, 8 dan 10, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama hadis, iaitu Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, dan sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i rahimahumullah, ya, dan juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Hadis-hadis yang selain itu, ya, adalah dhaif, tidak sabit, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tentang masalah khutbah, ya, yang disampaikan selepas mengerjakan solat gerhana, adakah ia dianjurkan ataupun tidak, ya. Khutbah tu perlu ada atau tidak selepas solat gerhana? Di sini ada 2 pendapat. Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali, mereka berpendirian bahawa tidak ada khutbah, ya. Tidak ada khutbah, tidak dianjurkan untuk berkhutbah, ya. Adapun pendapat yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i, ya, mereka berpendapat bahawa dalam solat gerhana dianjurkan untuk berkhutbah, untuk imam menyampaikan khutbah, memberi pesanannya, ya. Kalau kita lihat 2 pendapat ni, Syekh Abdullah Al-Bassam ketika mensyarahkan hadis di depan kita, dia membuat kesimpulan bahawa sama ada perlu khutbah atau tidak bergantung kepada keadaan. Ya, Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, rahimahullah, dia berpendapat bahawa dia bergantung kepada keadaan. Sekiranya imam merasakan perlu untuk disampaikan khutbah dengan diberi peringatan serta nasihat kepada para hadirin, seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah, ya, maka imam menyampaikan khutbahnya dengan diberikan pesanan-pesanan yang diperlukan oleh jemaah para hadirin. Sekiranya imam merasakan bahawa tidak ada keperluan, maka, ya, tidak perlu untuk disampaikan khutbah itu. Cukup dengan berdoa dan beristighfar, ya, setelah selesai solat gerhana itu secara bersendirian, ya. Jemaah-jemaah masing-masing berdoa dan beristighfar, ya, secara bersendirian, secara masing-masing, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, tinggal lagi hadis yang keempat, yang terakhir, hadis yang ke-156, ya, iaitu daripada riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, di mana dia mengatakan bahawa pada zaman Rasulullah berlakunya gerhana matahari, maka Nabi bangun, ya, bergegas, ya, dalam keadaan takut, faqama fazi'an,
ya, Nabi lantas berdiri takut, ya. Kerana apa? Kerana menyangka bahawa sudah berlaku kiamat, ya. Nabi lalu pergi ke masjid, ya, dan mendirikan solat gerhana dengan berdiri yang panjang, rukuk dan sujudnya juga panjang, ya. Abu Musa al-Asy'ari kata, aku tak pernah lihat Nabi mengerjakan solat sedemikian rupa, yang ini terlalu panjang, di samping bilangan rakaatnya yang lebih, ya. Dalam setiap rakaat ada dua kali rukuk, ya. Setelah selesai solat, ya, Nabi menyampaikan pesanannya, ya, memberikan khutbahnya, ya, dengan menjelaskan bahawa, ya, gerhana ini tidak berlaku kerana kematian seseorang ataupun kelahirannya. Sebaliknya Allah, ya, menghantar gerhana ini untuk menakut-nakutkan hamba-Nya. Maka jika salah seorang daripada kalian melihatnya, maka hendaklah dia bergegas, ya, mengingati Allah, berdoa dan beristighfar, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari ini, dia mengatakan bahawa ketika berlaku gerhana, Rasulullah lantas berdiri takut kerana khawatir akan berlakunya kiamat. Ketika berlaku gerhana tu, ya, pada zaman Rasulullah berdiri takut. Rasulullah bangkit takut, dalam keadaan cemas dan takut. Kerana apa? Menyangka bahawa kiamat dah tiba. Siapa yang menyangka? Rasulullah. Ini apa artinya ni? Apa yang dapat kita fahami daripada kenyataan Abu Musa al-Asy'ari ni? Bahawa nak mengatakan bahawa ketakutan, di sini persoalan. Ketakutan Rasulullah itu pada tempatnya atau tidak? Atau adakah kita nak kata bahawa Rasulullah takut ni tak kena tempat? Adakah kita nak buat kesimpulan macam tu? Rasulullah ni takut berlebih-lebih. Ke macam mana? Tentu saja jawapan kita sama sekali tidak mungkin. Kerana kita sedang berbicara tentang Rasulullah. Dan dialah orang yang paling faham tentang apa yang sedang berlaku. Rasulullah ni bukan orang yang tak faham, ya, sama sekali tidak. Na'udzubillah. Maka Rasulullah adalah orang yang paling faham tentang agama dan tentang apa yang berlaku di sekitarnya, ya. Rasulullah bukan jahil. Tetapi kita lihat apa yang nak kita kata di sini adalah ketika berlaku gerhana tu, Rasulullah lantas berdiri takut kerana khawatir akan berlakunya kiamat. Di sini kita boleh buat kesimpulan seperti mana yang disebutkan oleh para ulama. Kullu man kana lillahi a'raf kana minhu akhwaf. Apa maksudnya? Semua mereka yang lebih kenal Allah, ya, mereka yang lebih kenal Allah akan lebih takut kepada Allah. Itu kesimpulan kita daripada tindakan Rasulullah tadi. Kenapa Rasulullah berbuat macam tu? Kenapa Rasulullah berdiri dalam keadaan takut ketika berlaku gerhana, sehingga menyangka bahawa kiamat dah tiba? Kenapa? Kerana Rasulullah sangat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kerana hampirnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakutannya kepada Allah melebihi daripada orang yang lain, ya. Imam Ibn Al-Qayyim dalam sebuah kitabnya, dia mengatakan bahawa hakikatnya tindakan Rasulullah, ya, dia kembali kepada hakikat ibadah seseorang itu kepada Allah. Pendirian yang perlu ada pada setiap seorang manusia, ya, dalam dia beribadah kepada Allah. Di mana dalam kita beribadah kepada Allah perlu adanya 3 sifat pada diri kita.
iaitu takut kepada Allah, berharap dan cinta kepada Allah. Takut, berharap dan cinta kepada Allah. Ketiga-tiga sifat ini perlu ada serentak dalam diri kita. Kita tidak boleh mengabaikan mana-mana daripadanya. Ketiga-tiganya perlu ada. Barang siapa yang menyembah Allah atas dasar cinta semata-mata, tanpa perasaan takut atau berharap, Ibnul Qayyim mengatakan bahawa dia adalah seorang zindiq. Sebagaimana halnya orang-orang Kristian, ya, di mana syiar mereka kata Jesus love you, ya, we are all children of God. Kita ni anak-anak dia. Maknanya kita apa? Seperti mana anak cinta kepada si ayah lah. Maka mereka menyembah kepada Tuhan mereka atas dasar cinta semata-mata. Maka Ibnul Qayyim mengatakan siapa yang menyembah Allah atas dasar cinta semata-mata, maka dia adalah zindiq. Dia adalah seorang yang zindiq, terkeluar daripada Islam. Barang siapa yang menyembah Allah atas dasar takut semata-mata akan azab seksa Allah, tanpa ada berharap dan cinta, maka dia adalah seorang haruri, iaitu dia seorang khariji, yakni khawarij. Kerana orang khawarij mereka melebihkan takut kepada Allah daripada sifat-sifat yang lain, sifat cinta dan harap. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah atas dasar takut semata-mata, dia tergolong di kalangan orang-orang khawarij. Barang siapa yang menyembah Allah atas sifat berharap semata-mata, tanpa perasaan takut dan cinta, maka dia seorang murjiah. Ya. Maka kita lihat ketiga-tiga golongan ini sesat, terkeluar daripada jalan yang lurus. Maka akhirnya seseorang hamba itu perlu ada sifat takut, berharap dan cinta kepada Allah dalam dia beribadah. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57, ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan mencintai Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya. Yang pertama tadi mencintai, seterusnya mereka mengharapkan rahmatnya, yakni berharap, dan gerun takut dengan azabnya. Jadi kita kata tiga sifat yang perlu ada pada seseorang Muslim itu dalam dia beribadah, ya, takut, berharap dan cinta kepada Allah dalam beribadah. Kalau kita lihat generasi salaf dahulu, bagaimana kedudukan mereka ketika beribadah, bagaimana takut mereka. Ya, yang kita nak fokus di sini adalah takut. Seperti mana dalam perbuatan Rasulullah, Nabi berdiri takut kerana khawatir akan terjadi kiamat. Diriwayatkan bahawa Umar Al-Khattab, ya, tatkala dia membaca firman Allah, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', surah At-Tur ayat yang ke-7, sesungguhnya azab Tuhanmu akan tiba, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Umar Al-Khattab apabila dia membaca ayat ni di pertengahan surah At-Tur ni, dia berhenti kat situ. Ternyata apabila setelah dia membaca ayat tadi, dia jatuh sakit. Sehingga sahabat-sahabat ziarah dia. Dia jatuh sakit kerana membaca ayat tadi. Kenapa dia jatuh sakit? Apa ayat tadi? Sesungguhnya azab Tuhanmu akan tiba, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Takut Umar Al-Khattab setelah dia membaca ayat tadi. Takutnya dia dengan azab seksa Allah. Takutnya dia kerana terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Maka tidak heran mengapa para sahabat adalah golongan manusia yang paling takut kepada Allah berbanding dengan generasi-generasi umat Islam yang lain yang datang sesudah mereka. Bahkan kita mengatakan bahawa Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah berbanding dengan orang-orang yang lain. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam peristiwa gerhana matahari ini, bahkan seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Rasulullah menjelaskan hal ini kepada kita supaya kita jelas tentang hal ini. Supaya jangan kita sampai menyangka bahawa kita lebih daripada mereka. Kita menyangka kita lebih daripada para sahabat, apatah lagi ada mungkin yang menyangka bahawa dia lebih daripada Rasulullah. Jangan sekali-kali ada sifat ini dalam diri kita. Kerana ini menyalahi hakikat, iaitu bahawa Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Ya. Seperti mana begitu juga dengan para malaikat. Ya, kembali kepada kaedah tadi. Mereka yang lebih kenal Allah akan lebih takut kepada Allah. Maka kita mendapati bahawa para sahabat mereka kenal Allah. Kerana itu mereka takut. Seperti mana dalam peristiwa Umar Al-Khattab tadi. Begitu juga dengan Rasulullah. Bahkan kita kata Rasulullah adalah manusia yang paling kenal dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah. Maka kerana itu dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Maka kerana itu Rasulullah ketika berlaku gerhana, dia faham lebih daripada apa yang kita faham. Kerana itu dia berdiri takut dalam keadaan cemas dan gentar. Dia khawatir kiamat dah tiba. Maknanya nak kata bahawa sangkaan itu bukan sangkaan kosong-kosong. Tetapi sangkaan dia itu kerana dia kenal Allah. Dia kenal apa yang Allah nak cuba, apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia dengan peristiwa gerhana tadi. Kalau kita lihat gitu juga dengan keadaan para malaikat. Mereka dekat dengan Allah, maka mereka takut kepada Allah. Seperti mana dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, yakni para malaikat, takut akan Tuhan mereka di atas mereka, dan mereka, yakni para malaikat, melaksanakan apa yang diperintahkan ke atas mereka. Tak heran, kita tak heran mengapa para malaikat mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perintah-perintahnya. Ya, kenapa para malaikat bertindak begitu? Kerana mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tinggal lagi persoalannya bagaimana dengan kita? Ya, adakah kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang kenal Allah? Yang mana hasil daripada kenalnya kita dengan Allah, dekatnya kita dengan Allah, wujudnya perasaan takut tadi itu. Bagaimana perasaan takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita di kalangan mereka yang memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah di sebalik peristiwa gerhana-gerhana itu? Ya, adakah gerhana sama ada matahari atau bulan itu berlaku dengan begitu saja? Karena seperti mana yang orang-orang barat sibuk katakan, gerhana ni berlaku kerana sebab-sebab saintifiknya. Adakah kita tergolong di kalangan orang yang berpendirian begitu? Atau adakah kita di kalangan mereka yang memahami hakikat sebab di sebalik berlakunya gerhana itu, bahawa Allah ingin menakut-nakutkan hamba-Nya? Maka adakah kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang takut dengan gerhana itu? Atau adakah kita di kalangan mereka yang tidak takut dengan gerhana? Bahkan barangkali mungkin kita berharap berlakunya gerhana itu. Kita nak berharap sangat nak tengok gerhana itu macam mana. Sampai ada macam tu, beli teropong lah, beli macam-macam lah, dia keluar pergi ke pantai lah. Kenapa? Kerana nak tengok gerhana itu. Dia datang dalam keadaan berharap. Dia datang
Nak tengok gerhana tu dalam keadaan berharap. Dia bukan bergegas kerana takut apabila berlakunya gerhana itu. Ya. Jadi ini kita kata perlunya kita muhasabah tentang kedudukan kita. Di mana kita? Di mana kedudukan kita, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dengan penjelasan tadi, ya, dapat kita faham, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahawa perbuatan segelintir masyarakat Islam yang apabila gerhana itu semakin hampir, tarikh hari berlaku gerhana itu semakin hampir, mereka hebahkannya di media massa. Mereka sebut dalam media massa, dalam surat khabar, dalam berita, orang-orang saintis ke atau orang-orang ketua-ketua masyarakat ke, mereka keluar dan mereka hebahkan bahawa sesungguhnya pada tarikh sekian, pada hari sekian, pada waktu sekian, pada tempat sekian akan berlaku gerhana matahari atau bulan dan sebagainya. Syekh Al-Albani rahimahullah melihat bahawa perbuatan ini menyalahi intipati di sebalik tujuan berlakunya gerhana itu. Kenapa? InsyaAllah kita sedia maklum, apabila dah ada hebahan umum seperti ini, pada tarikh sekian akan berlaku gerhana di tempat sekian, akhirnya manusia apa? Ini dapat kita rasakan, manusia akan kurang rasa takut tu. Kerana apa? Kerana dia dah tahu benda tu akan berlaku. Beza kalau benda tu datang secara mengejut atau benda tu datang dalam keadaan kita dah tahu dia akan datang. Contohnya tetamu nak datang rumah kita. Beza kalau orang tu dah bagi tahu awal dia nak datang rumah kita dengan kalau sekiranya dia datang tanpa dia bagi tahu. Ya, dalam keadaan dia dah bagi tahu, kita pun dah sedia dah makan minum semua. Kan? Sebab kita dah tahu, tak adalah kita terkejut. Tapi kalau dia tahu-tahu dah sampai kat depan rumah, Assalamualaikum, kita pun terkejut semacam, ya. Kerana apa? Kerana kita tidak ada persediaan, ya, untuk nak menyambut kedatangannya. Maka kalau kembali kepada gerhana matahari atau bulan, bagaimana keadaan kita yang sepatutnya? Dalam keadaan kita bersedia menyambutnya, atau dianjurkan supaya kita apabila gerhana tu datang, bukan dianjurkan, sepatutnya kita melihat gerhana itu dalam keadaan terkejut, ya, dan bergegas pergi ke masjid, bahkan sehingga perlu ada orang mengumandangkan as-salatu jami'ah, ya, untuk nak menyedarkan manusia yang mungkin yang tak nampak gerhana tu, yang ada mungkin sedang lena terbuai dalam tidur, untuk bangunkan dia, as-salatu jami'ah, datang salat, cepat, kerana gerhana sedang berlaku, ya, dia khawatiri, ya, kiamat akan tiba, cepat kita bergegas pergi ke masjid dalam keadaan takut dan cemas. Maka itu Syekh Al-Albani kata, perbuatan kita menghebahkannya membuatkan masyarakat hilang rasa takut. Bahkan mereka duduk nanti-nanti, itu yang kita kata tadi. Mungkin ada yang beli teropong siap-siap, dia beli kamera siap-siap, dia nak ambil gambar, dia ada dia punya cermin mata khas tu nak tengok gerhana macam mana, kan? Jelas dia menghilangkan rasa takut daripada manusia. Maka akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya manusia, message yang Allah nak sampaikan dengan gerhana itu tak sampai kepada manusia. Allah nak takutkan, tapi akhirnya dengan perbuatan segelintir masyarakat tadi yang menghebahkan tentang akan tibanya gerhana itu, membuatkan orang-orang tak takut. Maka message yang Allah nak sampaikan, iaitu untuk menakut-nakutkan manusia, akhirnya tak sampai kepada manusia, membuatkan mereka hidup dalam kerugian. Gerhana itu datang dan berlalu dalam keadaan mereka tidak mengambil, tidak memperoleh message yang ingin disampaikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah gerhana, dalam masalah solat gerhana secara khasnya, kita kena ingat bahawa solat gerhana hanya disyariatkan sekiranya kita melihatnya, ya, seperti mana dalam hadis yang ke-154 tadi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa, ya, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Fa idza ra'aitum minha syai'an, minhuma syai'an, Nabi kata, jika kalian melihat sebahagian daripada gerhana tersebut, ya, maka kerjakanlah solat dan berdoa sehingga gerhana itu berlalu. Nabi kata apa? Jika kalian melihat sebahagian daripadanya. Nabi mensyaratkan melihat. Kerana itu kita kata, para ulama kata, ya, solat gerhana ini disyaratkan kita melihatnya, bukan kita tahu tentang kedatangannya, ya. Itu yang kita kata tadi, apabila dah dihebahkan, orang dah tahu. Tetapi persoalan, kalau kita dah tahu dia akan berlaku pada waktu sekian, ya, sampai daripada jam sekian sehingga ke jam sekian, persoalan, adakah kita perlu solat dalam tempoh tu? Jawapannya tidak, ya. Hanya dalam keadaan kita melihat sahaja disyaratkan untuk kita solat, ya. Maknanya kalau kita tak nampak gerhana tu, walaupun para saintis kata oh pada waktu ni sedang berlaku, tapi kita tak nampak. Kerana apa juga sebab, barangkali kalau kita lihat dekat Malaysia ni, dia sentiasa, cuaca sentiasa mendung, ya. Memang itu satu kelaziman, kebiasaan di Malaysia. Susah kita nak lihat angkasa, kita nak lihat langit, ya. Biasa juga berlaku ketika nak melihat anak bulan, ya, bulan Ramadan atau Syawal, susah nak lihat. Jadi gerhana pun biasa berlaku di mana berlakunya cuaca mendung, maka susah kita nak lihat gerhana matahari atau bulan tu. Jadi persoalan, perlukah kita mengerjakannya walaupun kita tak nampak gerhana tu? Jawapannya, kalau tak nampak, ya, tidak perlu untuk kita nak solat, ya. InsyaAllah faedah yang terakhir yang kita nak dapat kita sebutkan untuk kuliah kita pada malam ni sebelum kita mengakhiri kuliah kita adalah tentang ungkapan as-salatu jami'ah tadi, ya. Kerana di sini kita lihat banyak kekeliruan berlaku di kalangan muazzin di masjid-masjid ataupun surau, ya. Kita perlu faham bahawa ucapan as-salatu jami'ah hanya disyariatkan untuk solat gerhana, ya. Selain daripada itu tidak disyariatkan. Maka kalau kita lihat dalam solat fardu tidak ada as-salatu jami'ah. Sebaliknya, muazzin mengumandangkan azan dan ikamat. Tidak lebih daripada itu. Kalau solat hari raya juga tidak ada azan dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Maka as-salatu jami'ah hanya dianjurkan, hanya diucapkan, ya, dalam solat gerhana dan solat gerhana sahaja, solat gerhana matahari ataupun bulan sahaja, ya. Selain daripada itu tidak dianjurkan, ya. Baik, saya ingat sampai di situ sahaja. Kalau sekiranya ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah. Ada soalan berkaitan matahari dan bumi. Ada yang mengatakan masa kita belajar dulu, dia belajar tu kata matahari yang bumi yang mengelilingi matahari, tetapi ada hujah yang lain mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Kepastian apakah kalau kita lihat tentang masalah peredaran matahari dan bumi, yang mana beredar di keliling yang satu lagi, adakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Kalau kita lihat, antara jawapan para ulama adalah mereka berhujah dengan firman Allah, ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizul hakim, ya. Dan matahari itu dia bergerak pada arah putarannya, itulah ketetapan Allah, ya, yang maha kuat lagi bijaksana, ya. Wasyamsu tajri, dan matahari itu bergerak
limustaqarril laha, pada arah yang telah ditetapkan. Jadi sebahagian para ulama mereka berhujah bahawa berdasarkan ayat ini adalah matahari itulah yang bergerak mengelilingi bumi, dan bukan sebaliknya, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Walau apapun tentang saya kira tentang persoalan ini tidak ada apa-apa hasil yang signifikan yang berkaitan tentang ibadah kita, ya. Jadi persoalan ini sepatutnya, ya, tidak perlu nak kita perbesarkan, kerana akhirnya kita lihat hasilnya, ya, tidak apa memberi kesan, ya, kepada ibadah kita, ya. Wallahu a'lam. Okey, saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Ya, ada. Berkenaan dengan sehari dua hari lagi ni akan ada hari Natal, hari Christmas. Jadi sebahagian kawan-kawan kita ni dulu beragama Kristian, jadi dia dah masuk Islam, dan keluarganya mengajak dia untuk berhari Christmas. Jadi bagaimana seharusnya dia berbuat, Ya. dan ucapan Merry Christmas. Ya. Tentang perayaan Christmas, ya, atau hari Natal, ya, oleh orang-orang penganut Kristian. Bagaimana kedudukan kita sebagai seorang Muslim, ya? Apakah kita dibolehkan untuk sama-sama dengan orang-orang Kristian menyambut perayaan Christmas ini? Dan adakah kita dibolehkan untuk mengucapkan kepada orang-orang Kristian dengan menyambut mereka dengan ucapan Merry Christmas? Adakah hal ini dibolehkan atau tidak, ya? Pertamanya kita perlu sedar akan hakikat bahawa hanya satu agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi Yahudiyyun wala Nasrani, thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar." Tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar seruanku, yakni seruan dakwah Islam ini, lalu dia tidak beriman dengannya, melainkan dia akan tergolong di kalangan penghuni api neraka, wal'iyazubillah. Jadi ini kita perlu sedar betul-betul, ya, kerana hal ini cukup penting. Dia melibatkan asas agama kita, iaitu agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Kita perlu faham hakikat itu. Jangan kita ragu-ragu dalam hal ini. Jangan sekali-kali kita ada berpendirian bahawa agama yang lain, Yahudi dan Nasrani ini pun benar daripada satu sudut yang lain. Seperti ada yang mengungkapkan begitu, bahawa kita ni orang Islam beriman dan orang Yahudi dan Nasrani ini pun beriman, tetapi daripada sudut yang lain. Tidak sama sekali. Kita perlu sedar bahawa orang Islam, hanya orang Islam sahaja yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu mereka Islam. Adapun orang Yahudi dan Nasrani seperti mana penganut agama yang lain, mereka ini dihukum di dalam Islam sebagai orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kufur, yang menafikan kebenaran Islam itu. Kerana jika mereka beriman, mereka akan memeluk Islam. Tetapi realiti apabila mereka terus kekal di dalam agama Kristian ataupun Yahudi mereka, atau agama-agama yang lain, ini menunjukkan secara jelas bahawa mereka kufur. Mereka ingkar. Kufur itu maknanya mengingkar, ya. Kufur maknanya mereka mengingkar. Ini hakikat mereka. Mereka kufur terhadap Islam. Mereka tidak mengiktiraf ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali mereka iktiraf Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka sembah sembahan yang lain pun tidak menjadikan mereka Islam. Itu tidak cukup. Mereka perlu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah mereka. Hanya dengan ini sahaja akan membuatkan mereka Islam. Maka kita lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka jelas kufur. Kufur dengan agama Islam. Mereka menafikan kebenaran agama Islam itu. Kerana itu mereka tidak memeluknya. Dalam masa yang sama mereka kufur terhadap Allah dengan menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka juga kufur dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tidak menerima syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan di situ dapat kita lihat dengan jelas bahawa mereka adalah golongan kafir, ya, yang tidak menerima Islam. Jadi ini adalah asas agama yang kita perlu sedar dan perlu kita iman. Kerana kalau kita ragu-ragu dalam hal ini, iman kita, keislaman kita juga akan goyah, bahkan dikhawatiri kita akan tergelincir, terkeluar daripada landasan yang benar, terkeluar daripada Islam. Ya, wal'iyadzubillah. Seterusnya, apabila kita mempersoalkan tentang perayaan orang-orang, perayaan agama orang-orang bukan Islam, bagaimana kedudukan kita sebagai orang Islam? Ya, kita kata kita harus jelas juga bahawa perayaan-perayaan keagamaan oleh orang-orang Islam ini adalah perayaan kekufuran mereka. Ia adalah perayaan kesyirikan mereka. Mereka menyembah Nabi Isa seperti mana orang-orang Kristian, atau menyembah tuhan-tuhan yang lain. Maka dengan sempena dengan tuhan-tuhan mereka itu, mereka adakan perayaan-perayaan mereka yang bersifat keagamaan, ada kepercayaan-kepercayaan di sebaliknya. Yang mana kalau kita lihat, ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang batil, yang dianggap sebagai sesat di sisi agama Islam. Ketuhanan Nabi Isa AS itu adalah batil. Itu ketuhanan Nabi Isa AS ini adalah kepercayaan kufur, kepercayaan syirik, menyekutukan Allah. Maka kita sebagai seorang Islam, kita harus jelas bahawa ini adalah perayaan-perayaan syirik, ialah perayaan-perayaan kufur yang menafikan agama Islam itu. Maka kita sebagai seorang Islam, apa pendirian kita? Tentu sahaja kita perlu berlepas diri. Kita perlu berlepas diri dengan perayaan-perayaan syirik dan kufur ini. Dan sama sekali kita tidak boleh bersama-sama dengan mereka, ya, dengan dalam menyambut perayaan-perayaan syirik ini. Kerana jelas kalau kita sebagai seorang Islam, ya, yang jelas pendiriannya bahawa agama-agama selain Islam ini adalah batil, tetapi dalam masa yang sama kita pula turut serta merayakan perayaan-perayaan yang menjurus kepada syirik dan kufur ini. Itu jelas satu tindakan yang kontradik daripada kita. Kerana kalau kita sudah mengatakan bahawa agama mereka tidak benar, hanya agama Islam sahaja yang benar, tetapi tindakan kita sama-sama menyambut perayaan mereka itu adalah satu tindakan yang bercanggah. Ya? Kerana akan ada pertanyaan, kalau kita sudah menyambut perayaan mereka, mengapa tidak sahaja diiktiraf agama mereka? Mengapa kita tidak sahaja menganut agama mereka? Apa yang terus membuatkan kita kekal dalam Islam? Kalau kita dah sambut perayaan mereka, kita dah sambut Christmas itu, mengapa kita tak terus anut agama Kristian itu? Maka ini adalah satu tindakan yang bercanggah daripada kita. Kalau kita tak masuk Kristian tetapi kita sambut Christmas itu, maka kedudukan kita perlu jelas. Jangan kita melakukan satu tindakan yang akhirnya bercanggah. Akhirnya kita hidup dalam percanggahan. Kita melakukan satu yang contradiction, ya. Maka kita tidak boleh menyambut perayaan-perayaan agama-agama yang lain. Kerana ini adalah perayaan yang menjurus kepada syirik dan kufur, ya. Maka persoalan tadi, kalau seorang tu dah mu'allaf, dia masuk Islam, ya, tetapi saudara mara dia, ya, masih lagi bukan Islam, apa kedudukan dia? Adakah ketika datangnya, ya, sambutan Christmas, adakah dia turut serta dalam perayaan itu ataupun tidak? Kita katakan kepada dia secara jelas bahawa dia tidak boleh turut serta dalam perayaan Christmas itu. Kalau dia sudah memeluk Islam, dia perlu bersyukur akan nikmat Allah, akan hidayah Allah yang telah diberikan kepada dia. Jangan dia kembali kepada zaman kegelapan dia, iaitu ketika dia Kristian. Dia khawatir kalau dia kembali kepada keluarga dia yang masih lagi dalam hidup dalam suasana kufur itu, ya, menyambut hari Christmas itu, kita khawatir bahawa iman dia akan goyah, ya. Kita khawatir ada implikasi dia yang tidak baik. Maka kerana itu dia perlu menjaga kedudukan iman dia.
dia perlu menjaga persekitaran dia. Kerana kita kena ingat, persekitaran seorang sangat mempengaruhi seseorang itu. Kalau dia berada di dalam persekitaran yang baik, maka dia akan mendapat impak yang baik. Sekiranya dia berada dalam persekitaran yang tidak baik, dia berada dalam suasana orang menyambut perayaan Christmas itu, maka dia khawatiri dia akan memberi impak yang negatif, yang tidak baik ke atas orang tu. Maka kita kata dia kena jauhi perayaan-perayaan Christmas itu. Ya. Cuma kita tak nafikan dalam kita melakukan satu tindakan, ada tindakan yang kita ada banyak cara kita nak melakukan sesuatu. Termasuk juga dalam tindakan kita tidak menghadiri undangan sempena hari Christmas itu. Ada tindakan yang kita boleh memilih tindakan yang kasar dan kita boleh memilih tindakan yang lembut. Bagaimana? Tindakan kasar, kalau orang tu jemput kita, Ahmad, mari datang rumah, saya ada mengadakan jamuan hari Christmas. Tindakan kasar kita kata, tak naklah hadir, ini adalah majlis kufur, ini adalah majlis api neraka, orang yang datang kat situ akan semua masuk neraka. Itu jelas satu tindakan yang kasar yang kita ambil dalam kita menolak untuk menghadiri undangan itu. Dan kita ada tindakan yang lembut, di mana kita menolak pelawaan itu dengan penuh hemah, dengan penuh berpada. Ya, kita tidak mahu mengguris perasaan orang itu. Kerana apa? Kerana kita ingin berdakwah kepada dia secara tidak langsung. Kita ingin menampakkan sifat akhlak yang baik yang ada pada orang Islam. Maka kita katakan kepada dia dengan terang. Ya, kita perlu jelas pada mereka. Jangan kita bermuslihat dalam kata-kata kita. Ya, kita perlu jelas. Dalam bahasa Arab dikatakan as-sarahah rahah. Ya, kalau kita berterus terang, tenang kita jadi. Tapi kalau kita kata, aku tengah demam, dia kata, esoklah. Esok apa pula? Aku sakit perut. Lusa lah. Kita kata, akhirnya kita banyak nak beri hela, kita nak bagi alasan, yang akhirnya kita yang akan susah. Maka kita berterus terang. Kita kata, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, perayaan seperti ini saya tidak dapat hadir. Ya, kerana dia bercanggah dengan agama saya. Kamu nak sambut, itu terpulang kepada kamu. Ya, tetapi bagi saya tidak dapat hadir. Minta maaf banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain saya akan datang ziarah awak. Macam-macam alasan, macam-macam cara yang lembut, yang hemah, ya, yang menunjukkan pendirian kita secara sederhana. Kita tidak melampau keras dan kita tidak bersifat cuai, ya, ambil mudah, ambil sambil lewat. Ya, ini kita kata ini adalah jalan pertengahan, dan jalan pertengahan adalah yang terbaik. Adapun mereka yang mendakwa, ada sebahagian mendakwa bahawa saya bersifat terbuka, dan ada yang mendakwa bahawa saya bersifat moderate. Moderate maknanya dia, orang kata apa, moderate ni apa? Orang yang bersifat sederhana. Sifat sederhana dia macam mana? Dia yang buat sambutan perayaan Kristian itu, dan dia pula mengundang orang-orang tempat tinggal dia untuk datang menyambut Kristian, menyambut hari Christmas itu. Dia kata ini adalah sifat sederhana. Kita kata ini bukan sifat sederhana, ini adalah sifat orang yang cuai, orang yang ambil mudah dalam hal-hal hukum agamanya. Ya, maka ini bukan, sama sekali ini bukan sifat sederhana. Ini adalah sifat orang yang cuai dan nak ambil mudah, ya, aspek agamanya. Ya. Adapun tentang adakah kita dibolehkan untuk mengucapkan ucapan Merry Christmas kepada orang-orang Kristian? Jawapannya tentu sahaja tidak boleh. Ya, kerana ucapan kita Merry Christmas kepada penganut orang-orang Kristian, dia dalam masa yang sama memberi maksud bahawa kita mengiktiraf perayaan-perayaan syirik dan kufur itu. Bila kita kata Merry Christmas, seolah apa maksudnya? Kita kata semoga kamu terus berbahagia, ya, dengan sambutan yang kamu sambut itu. Sedangkan kita perlu sedar, kita harus jelas, adakah sambutan-sambutan seperti ini memberikan kebahagiaan kepada seseorang? Ya, tentulah tidak. Kerana ini adalah sambutan-sambutan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka sama sekali seseorang itu tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan yang membawa tanda dia redha, dia setuju dengan perbuatan-perbuatan yang menyalahi hukum hakam agama Islam ini. Ya, maka dia tidak boleh mengucapkannya. Ya, kalau orang Kristen tu nak ucapkan dia Merry Christmas, itu terpulang pada dia. Ya, adapun dia boleh mendoakan, dia boleh balas balik, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu, dengan cara yang baik. Kita doakan dia doa yang baik kepada dia. Itu satu doa, ya, satu nasihat, ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu, Allah yahdik, ya. Dan ucapan-ucapan yang seperti itu, ya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh dengan berhemah dan hikmah, ya, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.